mana tuan-tuan? Jangan marah saya ni, saya sebut. Qulil haqqa wa kana murah. Nabi sebut cakap benar punya pahit. Pahit macam mana cakap? Ialah nak buat macam mana? Kena betul kan? Tak boleh. Pandangan kita begitu tak boleh. Nabi bergerak ke Madinah atas perintah Allah. Bukan waktu itu. Nabi dah bergerak sebelum daripada itu lagi. Waktu bila? Isra. Nabi bergerak ke Kota Taibah. Sebab tu dalam riwayat, saya baca riwayat daripada Syekh Zakaria, kitab Fadailul Hajj wal Umrah wal Ziyarah. Adanya riwayat tentang Fadailul Madinatul Munawwarah, kelebihan pada menyatakan Madinah Al-Munawwarah. Sehingga dalam riwayat Nabi sebut, kalau tidak ada wabak di sana ataupun dalam keadaan aman, makruh hukum menutup hidup. Makruh hukum dia. Ulama-ulama Syafi'iyah meletakkan sama. Guru-guru kami juga sebut sama. Nabi kata sesungguhnya menghirup udara di Kota Taibah ini adalah tayyib ataupun syifa. Tayyib ni baik. Tayyib baik. Orang Arab kata tayyib haji, baik. Memanglah ada beli 7 jubah kat dia. Tayyib. Ulama sebut menghirup udara di Madinatul Munawwarah syifa. Syifa. Apa dia syifa tuan-tuan? Kesembuhan. Ustaz macam mana tahu Ustaz? Mengaji rawat Islam tahu nak kena mengaji ya? Bab tu kena mengaji tuan-tuan. Tempat yang Allah datangkan barakah, kena tahu. Kemudian selepas di Taibah, Nabi ziarah di tempat-tempat bersejarah. Di mana tuan-tuan? Nabi ziarah di mana? Antara dia adalah tempat munajat di Nabi Musa alaihi salam. Di mana tuan-tuan? Jabal Nur ke Tur ke Hira tuan-tuan? Sudah. Jabal Nur. Tuan-tuan, tempatnya Nabi Musa alaihi salam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah datangkan dulu di tempat ibadatnya Nabi Musa alaihi salam? Kenapa tuan-tuan? Inilah dipanggil barakah, keberkatan. Sebelum pergi jumpa orang tu, kenal dulu tempat dia macam mana, keadaan dia macam mana. Nak kahwin kan macam tu tuan-tuan. Betul? Orang dulu, saya baca kitab tentang munakahat, kitab Mulhimah. Sunat bagi ibu-ibu, bagi lelaki ni, lelaki punya saya ni ibu, saya dah tak ada lah, dah ada seorang lah. Ibu ni sunat bagi dia untuk pergi tengok bakal menantu di sunat. Ulama sebut bukan laki tu, bukan yang pengantin tu sunat pergi tengok. Ni pengantin pergi tengok. Silap yang sunat siapa? Mak dia. Jangan bapak dia tuan-tuan, nanti salah kahwin nanti. Mak dia pergi ziarah tengok. Tu orang dulu pergi berisik bagaimana? Ibu pergi. Ibu pergi bawa cincin gelang rotan kan. Jangan bawa rotan tuan-tuan, gelang rotan. Bawa tu turun temurun daripada keturunan, Dayak lah apalah macam-macam keturunan cincin, bawa lah terpulang. Jangan isi apa-apa dalam tu sudah. Cincin ni bawa berkat ke apa tak ada, berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sebut sunat bagi ibu tadi, kalau dah mengisi, macam mana nak buat? Dah habis pantun semua, dah 6 kerat 12 kerat dah pantun, habis semua, maka sunat bagi ibu pergi ziarah tempat tidur. Ni disebut oleh ulama, ziarah tempat tidur dia macam mana. Nampak tuan-tuan kan? Dia saya bocor rahsia ni. Pergi tengok dulu. Ini disebut oleh para ulama adab ini. Kalau saya cerita riwayat haji panjang lagi tuan-tuan, ada riwayat, bukan tak ada riwayat. Ustaz saya tak jumpa. Tak jumpa tak spesi tak ada. Kita yang tak jumpa kan. Para ulama sebut bagaimana keadaan tadi bila sunat bagi si ibu melihat, maka para ulama sebut di situ ada barakah pada anak dia. Dapat. Kemudian si ibu tadi dia akan bawa report pada siapa tuan-tuan? Pada bapa dia. Bapa pada pengantin lelaki tu nak bagi tahu. Nampak baik budak ni. Dengan tangan dia. Para ulama sebut ada beberapa tempat sensitif tak boleh masuk. Antara dia boleh lihat bilik saja, jangan pergi tarik almari tuan-tuan. Tu tak boleh tengok. Boleh tengok pula apa ada, jangan tuan-tuan, tengok saja. Dapat. Kemudian melihat bagaimana tata cara dia dengan
kedua orang tua dia, bukan kita sebagai mak mentua dia, bukan, ataupun mak mentua dia dengan mak ayah dia macam mana. Diajarkan oleh para ulama. Bila diperlihatkan begitu, barulah layak. Begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menerima ibadat yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, Allah bagi kenal tempat dulu. Dapat tuan-tuan? Maka ziarah tempat ziarah ni bukan perkara yang salah. Bahkan dia mendatangkan ibrah, pengajaran bagi kita. Sunat bagi kita pergi. Lepas pergi umrah, pergi haji, pergilah ziarah tempat-tempat orang-orang saleh ni, pergi ziarah. Pergi ambil pengajaran yang berada pada tempat tadi. Dapat? Bila bergerak di tempat Nabi Musa AS, tempat satu tempat lagi, tempat Nabi Isa AS. Ulama khilaf. Ada pandangan mengatakan tempat dilahirkan Nabi Isa AS bersama Sayyidatina Maryam alaihissalam. Dua Nabi yang besar. Kemudian para ulama sebut barulah sampai ke Masjidil Aqsa. Sekarang saya nak tanya, sudah nak azan dah ni? Boleh kot lebih sikit ustaz, dah lambat kan, nak habis cepat pula. Saya biasa sejam setengah tu kan, boleh kot? InsyaAllah jangan kena tangkap sudah lah aku ni. Maka para ulama azan dulu. Azan dulu. Para ulama sebut selepas itu barulah sampai ke Masjidil Aqsa, Jerusalem, yang menjadi 3 rebutan agama, betul? Pertama agama siapa tuan-tuan? Islam. Yang kedua Yahudi, betul? Dan yang ketiga Nasara ataupun Kristian, Nasrani. Para ulama sebut sebelum sampai di Jerusalem, ni pengajaran dia. Kenapa Allah datangkan bertemu dulu di tempat Nabi Musa? Pertama di kota Madinah, Thaibah, kemudian di tempat Nabi Musa, kemudian di tempat Nabi Isa, baru sampai ke Jerusalem. Sebab Allah nak beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Daud, untuk kamu tahu yang akan kamu gauli, kamu akan bersama, kamu akan mendakwahkan mereka siapa? Adalah kelompok umat di kalangan Nabi Musa dan juga kelompok di kalangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa disebut Yahudi, Nabi Isa disebut Nasrani. Yang terhimpun di mana tuan-tuan? Di kota Madinah Al-Munawwarah. Dapat? Itu maksud dia. Sebelum bergerak nak ambil perintah Allah dulu, barulah sampai di Jerusalem, di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi bertemu dengan siapa tuan-tuan? Nabi bertemu dengan siapa tuan-tuan? Diriwayatkan oleh Mufti Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, jumlah keseluruhan para Nabi yang diutuskan ada 2 khilaf. Pandangan pertama ada 124,000 para Nabi dan Rasul. 124,000. Satu riwayat 200,000. 2 riwayat. Di antara 200 dan juga 124,000 ini diangkat 313 menjadi Rasul. Betul? Nabi lagi Rasul 313. Ada riwayat mengatakan 314. Dalam syarah Aqidatul Awam menyebut 315. Paling kuat kata masyhur 313. 313 dipilih 5 pula di kalangan ulul azmi. Nabi yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sebut 200,000 ini, 124,000 para nabi ini dikumpulkan di Masjidil Aqsa ketika itu. Bagaimana ditemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka? Nabi bergerak ketika itu dengan ruh ataupun jasad. Ruh dan jasad ataupun ruh saja. Tuan-tuan, ruh dan jasad ini tidak ada khilaf. Tak ada khilaf. Khilaf lah ustaz, berbeza pandangan. Tak ada beza. Benda ni tak ada beza. Semua ulama dan riwayat hadis mengatakan Nabi bergerak dengan ruh dan jasad. Soalnya di sini Nabi bertemu dengan 200,000 tadi. Adakah ruh ataupun jasad? Bertemu dengan ruh tuan-tuan. Dengan ruh.
Boleh ke Ustaz jumpa orang mati? Ini persoalan yang dijawab di dalam kitab Furu' Masail wa Usul Wasail Syekh Daud Al-Fatani. Hukum bagaimana kita ini bertemu dengan alam, mereka yang berbeza alam, adakah boleh ataupun tidak? Apa hukum ni? Hukum 5 je tuan-tuan. Azan dulu. Ada faham di langit tak? Ini berlaku sepanjang Nabi berjalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Benda ni tak berlaku kat langit. Langit cerita lain, Mi'raj cerita lain. Sebelum Nabi bergerak nak naik di Mi'raj itu, Nabi telah diperlihatkan dengan kaum-kaum. Termasuklah Nabi dijalankan di kubur Masyidah. Untuk bau wangi di kubur tadi. Kenal Masyidah siapa? Tu nanti bacalah riwayat. Kemudian Nabi sampai di Masjidil Aqsa menjadi imam kepada Nabi-Nabi yang lain. Dan disitulah diiktirafnya baginda Nabi SAW. Sebelum daripada itu sebenarnya apa berlaku? Kenapa Allah Ta'ala takdirkan pada 27 likuk kan? Orang panggil 7 likuk kan? Tu tentu 7 likuk, 27 likuk, 27 rejab kan? Berlaku Isra' wal Mi'raj tu kan? Para ulama sebut dalam kitab-kitab tu sebut 27 likuk tu memang mana-mana memang pakai tuan-tuan. Tu tak ada unsur apa-apa, tak ada tuan-tuan mistik ke apa tak ada. Tu bahasa orang lama kita. Kita ni negatif je. Orang Melayu ni mulalah. Ada tongkat Ali. Kacip Fatimah pula. Syiah ni dia cakap orang Melayu daripada awal dah ada tongkat Ali. Kenapa tak pakai tongkat Hamzah? Lain. Tak kisahlah tongkat apa pun tuan-tuan. Yang penting tidak mendatangkan syirik kepada Allah. Jangan negatif. Kita ni kadang-kadang terlampau banyak negatif. Negatif thinking ni tak boleh ada. Su'uzon tak boleh ada pada kita ni. Maka para ulama sebut baginda Nabi SAW sebelum lagi nak diperintahkan Isra' wal Mi'raj, Nabi apa berlaku pada diri Nabi? Dua peristiwa besar betul. Saya ringkaskan. Pertama, meninggalnya siapa? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pakcik Nabi. Kenapa benda ni besar pada Nabi? Sebab apa? Sebab hanya Abu Talib saja yang jaga Nabi waktu itu, yang selamatkan Nabi, betul? Abu Talib saja, walaupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, meninggalnya Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak semua? Maka para ulama sebut kerana peristiwa inilah Nabi bergerak ke Taif. Ni ada kisah Taif. Selepas meninggalnya kedua orang besar ini di sisi Nabi, Nabi pergi ke Taif. Sebab apa pergi ke Taif tuan-tuan? Ada pandangan ulama mengatakan di sana juga adanya keturunan ataupun saudara mara Nabi, belah ibunya Sayyidatina Aminah. Sayyidatina Aminah ni ada dua tempat. Pertama, dia ada keluarga di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua di Taif. Di pandangan ulama. Sebab apa? Di Mekah ketika itu Nabi tidak diterima, betul?